kasih Datuk Yang Ketua, terima kasih juga Pak B. Beaufort. Pertama, tentang kedudukan yuran IPT, IPTS yang terkesan dengan COVID-19. Yang kedua, apakah inisiatif kementerian terhadap kekangan pembelajaran atas talian. Datuk Yang Ketua, pertama, yuran pengajian di Institut Pengajian Tinggi masih kekal sama. Ya, masih kekal sama walaupun dalam situasi pandemik COVID-19. Walau bagaimanapun, Kementerian Pengajian Tinggi sentiasa perhatian terhadap maklum balas daripada pelajar, ibu bapa dan pihak-pihak berkepentingan supaya yuran-yuran di universiti awam dapat dikurangkan dalam usaha membantu meringankan beban kewangan pelajar dan ibu bapa akibat penularan wabak COVID-19. Dalam hal ini, KPT telah mengadakan rundingan dengan pihak Kementerian Kewangan Malaysia bagi mencari jalan penyelesaian terbaik berhubung perkara ini. Hasil daripada rundingan tersebut, kerajaan bersetuju mengurangkan kadar yuran asrama dan yuran perkhidmatan ataupun aktiviti universiti awam UA sehingga 15% setelah mengambil kira keupayaan kewangan kerajaan dan juga universiti awam. Pengurangan yuran bagi semester kedua sesi akademik 2019 dan 2020 untuk pelajar warga negara Malaysia ini melibatkan peruntukan sebanyak RM72 juta dan seramai 523,318 pelajar UA di seluruh negara dijangka mendapat manfaat daripada keputusan ini. Pengurangan yuran ini adalah tambahan kepada bantuan-bantuan lain yang telah diberikan kepada pelajar sebelum ini, seperti pertama, bantuan secara one-off sebanyak RM200 kepada setiap pelajar IPT di bawah pakej perancangan ekonomi perhatian rakyat melibatkan peruntukan sebanyak RM168,292,800 juta atau RM168.3 juta yang memberikan manfaat kepada 841,464 pelajar. Dan yang keduanya, peruntukan sebanyak RM52.2 juta disalurkan kepada lebih 82,000 pelajar yang berada di dalam kampus masa tempoh PKP bagi penyediaan makanan mereka. Yang ketiga, penghantaran pulang 57,565 pelajar melibatkan peruntukan sebanyak 17.4 juta. Dan seterusnya, peminjam PT-PTN pula telah diberi penangguhan bayaran balik pinjaman selama 6 bulan bermula 16 Mac 2020 sehingga 31 Disember 2020. Inisiatif ini dapat memberi manfaat kepada 1.5 juta peminjam dengan jumlah bayaran balik yang ditangguhkan sebanyak RM750 juta. Untuk makluman yang berhormat juga, IPTS turut memberi perhatian dan mempertimbangkan mengenai yuran pelajar. Walau bagaimanapun, perlu dimaklumkan juga yang IPTS diuruskan oleh syarikat yang diperbadankan di Malaysia dan didaftarkan di bawah Akta Suruhan Syarikat Malaysia Akta 777. Semasa krisis pandemik COVID-19, IPTS amat terkesan akibat penutupan dan ketiadaan pelajar, terutamanya pelajar antarabangsa. Sungguh pun pengajaran dan pembelajaran dilaksanakan secara atas talian atau remote learning, IPTS masih meneruskan pengoperasian seperti biasa, terutamanya dalam memastikan infrastruktur PDP atas talian ditambah baik, penyelenggaraan institusi seperti bil utiliti dibayar seperti biasa, kos penyelenggaraan asrama pelajar dan kemudahan-kemudahan PDP diselenggara seperti biasa. Bagi IPTS yang tiada infrastruktur pengajaran dan pembelajaran secara atas talian ataupun remote learning, IPTS perlu mengeluarkan kos yang tinggi untuk menyediakan infrastruktur tersebut. Sikit lagi mohon Datuk Yang Di-Pertua. Kementerian maklum bahawa faktor infrastruktur, pembangunan kandungan, kesediaan pensyarah dan pelajar adalah sangat penting bagi memastikan pengajaran dan pembelajaran PDP dapat dilaksanakan dengan berkesan. Kementerian mengambil berat dan komited dalam membantu pelajar yang menghadapi kesulitan menjalani PDP dalam talian, terutama pelajar di luar bandar. Dengan mengambil kira faktor-faktor tersebut, Kementerian telah mengambil inisiatif mengadakan perbincangan bersama Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM bagi mengenal pasti capaian liputan internet mengikut keberadaan pelajar untuk tujuan pemetaan
liputan capaian internet. Selain itu, kementerian juga telah memanjangkan 821 maklumat lokasi kemudahan pusat internet di bawah sediaan SKMM kepada UA untuk makluman yang berhormat jua. Kemudahan ini boleh diakses oleh semua pelajar di seluruh Malaysia termasuk Sabah dan Sarawak secara percuma. Dan kementerian juga telah menggalakkan pelajar untuk mengakses internet melalui eDorm yang sedia ada di kampus Universiti Awam yang berdekatan semasa berada di luar kampus. Sementara itu juga telah dicadangkan bahawa infrastruktur dan infrastruktur ICT di Universiti Awam atau institusi berdekatan boleh digunakan oleh pelajar dan pensyarah termasuk studio produksi dan pencendungan video ataupun audio. Terima kasih.